Okey, so sekarang kita akan cuba tamatkan atau habiskan silibus bab 1 ya. Kita dah datang kepada topik yang terakhir untuk bab 1 iaitu kekenyalan. Okey, 1/4 kekenyalan dan kita cuba tengok dulu apakah itu kekenyalan. Okey, kekenyalan dia adalah satu sifat ataupun keupayaan. Okay, the ability of an object to return to its original state, okay, whether is shape, dimension or size. Okay, so apa yang berlaku adalah kalau kita cuba getarkan satu daya, so objek itu mungkin dia akan ubah bentuk atau ubah dia punya size dan dimensi. Tetapi bila kita cuba alihkan tangan kita atau alihkan daya kita, maka objek itu dia akan cuba kembali ke keadaan asal. Okey, contoh yang sangat simple adalah rubber band. Okey, rubber band. So bila kita cuba tarik rubber band, okey contoh Okey, contoh ini adalah rubber band getah. So bila saya cuba tarik, maka dia akan berubah size. Okey, berubah size dan juga bentuk. Apabila saya cuba alihkan tangan saya, okey, saya cuba alihkan daya, maka dia akan kembali kepada bentuk asal ataupun saiz asal. Okey, so itu adalah kekenyalan. Kekenyalan maksudnya dia adalah sifat. Okey, sifat atau keupayaan untuk kembali ke bentuk asal. Okey, satu lagi contoh adalah spring. Okey, kalau saya cuba tarik, okey, dia akan ubah saiz ataupun bentuk dia. Dan kalau saya cuba lepas tangan, maka dia akan kembali ke keadaan asal. Okey, kekenyalan dia adalah satu sifat. Okey, so contohnya adalah pemadam. Okey, kita ada pemadam atau getah, span dan juga spring. Okey. Dan kita perlu tengok hukum Hooke. Okey, dalam fizik kita ada berapa hukum lah. Okey, kalau masih ingat form 4 kita ada hukum Newton dan juga hukum kegravitian. Okey, selain itu kita juga ada hukum gas, hukum Snell dan sebagainya kan. Jadi hukum Hooke ini dinamakan oleh saintis. Nama dia Robert Hooke. Okey, Robert Hooke. So dia punya poin penting adalah pemanjangan spring berkadar terus dengan daya yang dikenakan. Okey. Maksudnya kalau saya ada satu spring, okey, saya ada satu spring dan bila saya letak satu berat, okey, maka apa yang berlaku adalah berbanding dengan panjang asal, okey, disangka panjang asal LO, dan selepas kita letak satu berat dia akan menjadi lebih panjang kan? Kita letak L1. So spring akan berubah panjang dia. Okey, ataupun dia akan tambah panjang dia. Jadi berapa perbezaan antara panjang asal dan panjang akhir itu adalah pemanjangan. Okey, itu adalah pemanjangan. Okey, pemanjangan. Okey, jadi jangan keliru antara panjang dengan pemanjangan. In English we call pemanjangan extension. Okey, extension Okey, dia masuk berapa beza antara panjang awal dan panjang akhir. Okey. So, apa yang berlaku adalah pemanjangan spring ini dia akan berkadar terus. Kalau masih ingat graf untuk berkadar terus, dia mesti melalui titik asalan. Okey. Berkadar terus dengan daya yang dikenakan. Ini bermaksud kalau daya dia semakin daya dia semakin besar, maka X atau pemanjangan akan semakin besar. Okey. Kembali pada spring ini kan. Kalau saya berikan daya yang lebih besar, maka pemanjangan pun akan menjadi semakin tinggi. Okey. Pemanjangan semakin tinggi. Saya gunakan daya yang besar, pemanjangan semakin besar. Okey. So itu adalah hukum Hooke. Okey, tetapi dia ada satu lagi poin yang penting.
selagi tidak melampaui had kenyang. Okay, apa maksud dia? Setiap objek dia ada limit sendiri. Okay, dia ada limit sendiri. So, dia ada had kekenyalan sendiri. Jika kita cuba atasi had ini, maka objek itu akan hilang kekenyalan. Dia mungkin akan rosak ataupun putus. So, contohnya kalau untuk gelang ini, kalau saya tarik dengan kuat sangat sampai satu tahap, dia akan putus. Okay? Dia akan putus dan dia telah hilang had kekenyalan. Dan sekarang dia tidak boleh kembali kepada keadaan asal dia. Nampak tak? Dia sekarang dah putus. Okay? Jadi, saya nampak dia tidak kembali kepada keadaan yang kita dapati original. Okay. So, apa yang berlaku adalah, kalau kita cuba tengok graf, F dengan X adalah berkadar terus. Tapi jika melampaui had, maka spring tidak dapat kembali ataupun getah tidak dapat kembali ke tempat keadaan asal. Maka berapa panjang kita tarik pun, dia sudah hilang kekenyalan. Okay. So, di sini kita ada point di mana dia telah melebihi had kekenyalan dan sekarang graf menjadi lengkung. So, di tahap sini, tidak lagi mematuhi hukum Hooke. Okay, so, basically, formula F sama dengan Kx, di mana kita tahu X adalah pemanjangan, okay, pemanjangan, F adalah daya, dan sedangkan daya berkadar terus dengan pemanjangan kan. So, kita ada satu constant. Okay, satu constant di mana kita panggil sebagai K. Okay, dan kalau kita cuba tengok graf F lawan X, okay, F lawan X, jadi dia punya kecerunan sebenarnya adalah K. Okay, K. So, kalau ini adalah kosong-kosong, yang point ini adalah, okay, katakanlah, ini 10, ini pun 10. Bila kita nak cuba carikan kecerunan, so M sama dengan 10 tolak kosong bahagi 10 tolak kosong. Di mana yang atas ini rujuk kepada paksi Y, iaitu Newton. Dan yang bawah rujuk kepada paksi X, iaitu cm. Okay, jadi kita dapat jawapan 1 Newton per cm. Okay, 1 Newton per cm. Jadi M ini sebenarnya kecerunan dia bermaksud K. Okay, bermaksud K. Dan kita akan cuba tengok secara lebih detail tentang K ini. Okay, so K ini sebenarnya dia adalah pemalas spring lah. Tapi apakah itu pemalas spring? Okay, nanti kita akan tengok. Kita cuba tengok spring dekat sebelah kiri ini. So, yang untuk gambar yang pertama, yang ini adalah asal. Okay, asal. Selepas saya letak berat, okay, kita tahu kan berat dia adalah sejenis daya. Bila kita letak sesuatu berat, dia akan ada daya ke bawah. Okay. So, kita nampak spring telah berubah panjang. Dan kita labelkan sebagai L1. Perbezaan antara L1 dengan L0 adalah X. So, X ini adalah pemanjangan. Selalu pelajar mistik, mereka ingat panjang spring. Bukan panjang spring berkadar terus, tetapi pemanjangan spring. Okay, pemanjangan spring merujuk kepada perbezaan antara panjang akhir daripada panjang awal. Okay, so F sama dengan Kx. Okay, next kita perlu ulang kaji balik sedikit tentang kerja. Okay, kerja. So, apakah itu kerja? Okay, kerja adalah hasil darab daya F dan jarak. Okay. Bagaimana saya melakukan kerja? Saya perlu mengenakan daya untuk gerakkan sesuatu ke satu jarak. Okay, gerakkan sesuatu ke satu jarak. So, W sama dengan F darab S, di mana F adalah daya, S adalah jarak, dan unit dia adalah Joule. Okay, J besar ataupun Newton meter. Okay, Newton meter. Dan F dengan S mesti dalam arah yang sama.
Okey, mesti dalam arah yang sama. Kalau F ke kiri, maka objek sepatutnya dia pun bergerak ke kiri juga. Okey, barulah kita lakukan kerja. So, berapa contoh? Adakah kerja yang dilakukan? Okey, yang ini. Okey, so kalau saya cuba pegang, okey, nampak tak? Saya cuba pegang objek ini dengan daya bertindak ke atas kan, F. Saya berjalan sepanjang 50 km. Adakah kerja ini dilakukan? Okey, jawapan dia tidak. Kenapa? Sebab daya bertindak ke atas. Tetapi saya nampak yang objek ini dia bergerak kiri kanan. Okey, daripada kiri ke kanan. So, F ini dengan S ini mereka bukan arah yang sama. Okey, mereka arah yang berserenjang. Okey, berserenjang. So, kalau 90 degree memang dia tak ada kerja dilakukan. Walaupun you rasa penat, berpeluh sampai nak mati, tapi dia ada kerja dilakukan. Okay. Kita hanya consider F dengan S pada arah yang sama sahaja. Okay. Next, kita cuba tengok satu lagi contoh. Okay. Adakah kerja ini dilakukan? Okay. Jawapannya tak ada. Sebab dinding ini tidak bergerak. Okay. Dinding ini tidak bergerak. Okay. Lepas tu yang ini, adakah kerja dilakukan? Okay. Troli ini ditarik atau dikenakan daya ke kanan. Okay. So, of course, dia ada kerja sebab daya dengan jarak adalah dalam arah yang sama. Okay. Okay. So, contohnya kalau hitungkan kerja yang dilakukan. So, 10 Newton dalam 2 meter, kita dapat 20 Joule ataupun 20 Newton meter. Okay. Tetapi kalau kita cuba tengok, jika daya dia adalah serong. Okay. Serong. Ke kanan dan juga ke atas kan. So, adakah kerja dilakukan? Okay, tadi kita tengok kan, kalau daya ke atas, lepas tu objek gerak ke kanan, maka tak ada kerja kan. Tapi untuk yang kes ini, sebab dia ada komponen. Okay, dia ada komponen yang boleh dileraikan. Kita dah belajar leraian daya kan. Kita boleh leraikan kepada daya mengufuk dan juga daya mencancang. Okay, Fx dan juga Fy. Okay, Fx dan Fy kan. Jadi, kita boleh nampak bahawa 30 Newton ini boleh dileraikan kepada 30 cos ke sin. Okay, nampak tak sudut ini? Sudut antara dua ini. So, dia adalah cos. Cos 30. Okay, 30 cos 30. Lepas tu jarak adalah 2 meter. Jangan lupa kena tukar kepada meter. Ya. Okay, tukar pada unit SI meter. Okay, so jawapan adalah 30 cos 30 darab 2. Dia dapat 52 Joule. Okay. So, ini pun lebih kurang sama lah. 100 kita boleh leraikan kepada Fx. 100 cos 50. Okay. Darab 5 meter, kita dapat 321.4 Joule. Dan sekarang kembali kepada kita punya situasi. Okay. So, bila kita kenakan daya kepada spring ataupun getah, jadi kerja pun juga dilakukan sebab daya yang dikenakan adalah sama arah atau selari dengan jarak. Okay, jarak tu. Tetapi formula dia ada sikit beza dengan apa yang kita belajar. Okay, formula dia adalah 1/2 Fx. Okay, 1/2 Fx. So, kalau kita cuba tengok kepada graf ini, F melawan X. Okay, so kerja dia adalah luas di bawah graf. Okay, luas di bawah graf ini, di mana kita nampak dia adalah satu segitiga tegak. Okay, segitiga sudut tegak. So, sini adalah X. Okay, nah ini adalah F. So, 1/2 darab F darab X, dia adalah kerja. Okay, dia adalah kerja.
Okey, so contohnya kita tengok contoh, tentukan pemalas spring K dan kerja W. Mula-mula kita ada spring dengan panjang asal adalah 6 cm. Selepas saya letak sesuatu berat, jadi dia akan ubah kepada 8 cm. So X adalah L1 tolak L0. Dia dapat 8 cm tolak 6 cm, jadi 2 cm. Okey, kalau nak senang kita nak tukar kepada meter, 0.02 meter. Dan F ini adalah berat. Okey, F sama dengan W, iaitu mg. Okey, jangan lupa jisim tukar kepada kg ya, 0.5 kg dalam 9.81 ataupun kalau kita nak senang kita guna 10. Okey. Jadi dia adalah 5 Newton. Okey, 5 Newton. So F di sini dia adalah 5 Newton. Formula F sama dengan Kx. So K sama dengan F bahagi X. Saya bawakan X ke bawah. 5 Newton per 0.02 meter. Dan jawapan adalah 250 Newton per meter. Okay, 250 Newton per meter. Okay. Dan untuk kerja, W sama dengan 1/2 Fx. Okay. Di mana 1/2 darab F adalah 5. Darab lagi. X, jangan lupa kita mesti pakai unit SI, 0.02. So, dapat 0.05 Joule. Okay, 0.05 Joule. Okay. So, ini adalah contoh soalan untuk pemalas spring dan juga kerja. Okay, so this is the working. Jadi, kena perhatikan X kena ubah kepada meter. Okay, ubah kepada meter. Okay, satu lagi contoh, tentukan pemalas spring dan kerja. So, untuk graf ini, kita boleh dapatkan pemalas spring daripada kecerunan. Okay, kecerunan. So, graf F melawan X. So, K sama dengan F bagi X, di mana F adalah 6. Okay, 6 tolak 0. Lepas tu, X adalah 3 tolak 0. Kita dapat 2 Newton per cm. Okay, 2 Newton per cm. Kalau pemalas spring, you nak letak dalam cm pun okey. Ataupun meter, tak apa. Tetapi untuk kerja, kita perlu pastikan X tukar kepada meter. So, lebih baik selalu kita terus tukar kepada unit SI. So, 1/2 darab 6 darab 0.03. Selalu pelajar dia lupa. Di sini dia tulis 3. Sebab dia salin sahaja yang ini. Tapi tak boleh. Sebab kita nak guna unit SI untuk dapatkan Joule. Okey, dapatkan Joule. So, dapat jawapan 0.09 Joule. Okey. Okey, satu lagi soalan. So, tentukan pemalas spring K dan kerja W. Kita ada 8 cm adalah panjang asal. Okey, panjang asal. Lepas letak berat, kita ada panjang akhir 10 cm. Dan jisim adalah 800 gram. F sama dengan W sama dengan mg. Di mana M adalah 0.8. Tukar kepada kg ya. Darab 10. Sama dengan 8 Newton. Okay, 8 Newton. Jadi, X adalah 10 tolak 8, kita dapat 2 cm. Ataupun 0.02 meter. K sama dengan F bahagi X, di mana F adalah 8 dan X adalah 0.02. Kita dapat jawapan dia 400 Newton per meter. Okay. Ini dalam unit Newton per meter lah. Kalau you tak tukar meter, jawapan Newton per cm. Okay, kemudian untuk kerja, W sama dengan 1/2 Fx, di mana F adalah 8 dan X adalah 0.02. Dan kita dapat jawapan 0.08 Joule. Okay, senang sahaja. Okay.
So, contoh-contoh lain Anda boleh cuba tengoklah. Ini adalah slide yang diberikan. Jadi, Anda boleh cuba sahajalah. Tak kisah sebenarnya sama ada dia adalah regangan ataupun mampatan. Okay. Asalkan kita berikan daya, maka dia akan berlaku perubahan panjang. Okay, perubahan panjang. So, perbezaan itu adalah X. Okay, mula-mula dia 8 cm. Selepas saya tekan, dia menjadi 3 cm. So, X adalah 5 cm. Okay, so cara yang sama sahaja. Okay, so kita boleh proceed kepada satu simulasi. Okay, so ini adalah satu simulasi tentang bagaimana kita boleh mengkaji tentang hukum Hooke. Okay, so tujuannya kita nak nampak apabila F bertambah, so X akan macam mana? Okay, X akan macam mana? So di sini ada satu spring, okay, satu spring dengan satu pemalas spring yang tertentu. Saya cuba tikkan semua yang sebelah kanan ini. Okay. So di sini kita nampak ada garis biru yang putus-putus, itu maksudnya dia punya panjang asal. Okey, panjang asal dia adalah, kita cuba ukur di sini pakai pembaris. Okey, pembaris. So kita nampak lebih kurang 48 cm. So L0 adalah 48 cm. Okey, 48 cm. Dan apa yang kita cuba buat adalah kita nak tambahkan jisim. Okey. Jisim sini dia adalah M dan kita boleh tukar kepada F dengan formula F sama dengan mg atau W sama dengan mg. So walaupun sini adalah jisim tetapi kita boleh ubah kepada daya dengan formula. So kalau kita nak cuba buat jadual, okey, buat jadual untuk pengumpulan data. So pertama sekali kita ada jisim yang berbeza kan. Katakan di sini adalah gram. Okey. Dan kedua kita ada Newton. Okey, F/Newton sebab kita nak tengok hubungan antara F dan X. Okey, X. Okey, so biasanya kita boleh start dengan contoh saya start dengan 5 program. Okey. So 5 program berapa daya dia saya boleh kira dengan formula lah. So W sama dengan mg di mana m adalah 0.05 darab 10. So dapat jawapan 0.5 Newton. So sini 0.5. Sekarang saya cuba letak jisim 0.5 Newton ataupun 5 program. Okey, saya letak. Okey, sebenarnya spring dia akan berion apabila kita cuba letak pemberat dan akhirnya kita nampak dia berhenti kan. Itu adalah sebab pelembapan. Okey, sebab pelembapan. So nampak di sini damping maksudnya pelembapan. Pelembapan maksudnya tenaga akan dihilangkan ke persekitaran. So kalau saya cuba letak kosong kat sini dan saya cuba ayun, maka ayunan akan berlaku selama-lamanya. Sebab tak ada tenaga dihilangkan. Okay, so anyway, saya nak tetapkan sampai dia dalam keadaan seimbang. So, bila dia pegun, dia dalam keadaan seimbang, kita nampak garis putus hitam ini, dia adalah keadaan seimbang. Dan kita nak tengok berapa panjang akhir untuk spring. Okay, so di sini kita nampak lebih kurang sampai nak 55 cm kan. So, L1 adalah 55 cm. Jadi, X sama dengan 55 tolak 48, kita dapat 7 cm. Okey. Kemudian, kita ulang eksperimen dengan 100. Okey. Kita buat sampai 100. Okey, 100. So, untuk 100 gram, nilai dia adalah 1.0 Newton, maka panjang akhir adalah sekarang L1 adalah 62 cm.
So 62 cm tolak 48, kita dapat 14. Okey, kemudian kita boleh tambah lagi kepada 150. 150 gram. Okey, 150 gram. Jadi 1.5 Newton. Dan sekarang bacaan untuk panjang akhir adalah 70 saya buat dia pegun dulu. Okey. So lebih kurang 70. Okey. 70 cm lah. 70 cm. So kalau 70 tolak 48, kita dapat lebih kurang 22 lah. Okey, 22. Tapi sepatutnya dia adalah 69. Okey, 69 atau 70 lah. Okey, lepas tu saya ulang lagi eksperimen untuk 200. Okey, 200 gram. And then 2.0. Saya baca lebih kurang dapat 78 cm. Okey, 78 cm. So 78 tolak 48 saya dapat lebih kurang 30. Okay, and then I can do for 250 and 300. Dan bila saya cuba lukis graf, saya lukiskan graf F lawan X. Okay, F lawan X. Lepas tu saya cuba plot lah. Dan sepatutnya saya dapat graf berkadar terus. Kenapa? Sebab kalau tak ada jisim, kalau tak ada daya, maka tak ada pemanjangan. Okay. Kalau tak ada daya, maka tak ada pemanjangan. X adalah kosong. That's why F kosong, X kosong. Okay, satu lagi adalah mungkin pelajar keliru ataupun mereka pelajar nak tanya. Okay, cikgu biasanya kita sedang ubah MV kan? MV adalah F. Patutnya F adalah paksi X dan RV X, apa yang kita ukur patutnya paksi Y kan? Okay, yes, betul. Okay, betul. Sepatutnya kita boleh buat macam ni. Okay, X melawan F dan bukannya F melawan X. Tapi jangan lupa sebab kita tahu hubungan F sama dengan KX. Di mana K adalah pemalas spring. Dan kalau graf F lawan X, kecerunan ini kita dapat untuk K. Tapi kalau kita X melawan F, kita akan dapat kecerunan adalah 1/K. Okay. So, biasanya kita akan guna F lawan X. Walaupun kita tahu MV adalah F, RV adalah X. Okay. Sebab apa? Sebab kalau graf ini X melawan F. Okay, sama dengan apa? Okay, sama dengan apa? So, kalau F sama dengan KX, so 1/K akan menjadi X melawan X per F. So, kita dapat kecerunan 1/K. Dan kita nak tukar lagi pun leceh. That's why prefer F per X. Okay, untuk dapatkan pemalas spring. Okay, so kita nampaklah kalau jisim semakin bertambah, daya semakin bertambah, pemanjangan akan semakin bertambah. Okay, itu satu eksperimen yang simple lah. Yang simple. Okay, kembali kepada slide kita. Kita sambung terangkan tentang apakah itu pemalas spring. Okay, so setiap spring dia ada kekerasan yang tersendiri ataupun ketegaran. Ada spring yang senang untuk ditarik, ada spring yang susah untuk ditarik. So K ini adalah nilai petunjuk untuk kekerasan sesuatu spring. Kalau K nya semakin besar, maka spring semakin susah untuk ditarik. Okay. So kekerasan spring dipengaruhi oleh 5 faktor. Okay, faktor pertama adalah jenis bahan. Of course, setiap bahan mempunyai kekerasan yang tertentu. Contohnya, spring yang dibuat daripada besi lebih keras berbanding dengan spring daripada tembaga. Dengan syarat yang sama, saiz yang sama, bahan beza,
spring besi lebih susah untuk ditarik berbanding dengan spring tembaga. Okey, contoh kedua adalah panjang spring. Kalau kita ada dua spring yang berbeza panjang, satu adalah pendek, satu adalah lembut, satu adalah panjang. Biasanya yang panjang dia lebih lembut berbanding dengan spring yang pendek. So spring yang pendek dia lebih susah untuk ditarik berbanding dengan kalau saya ada spring yang lebih panjang. Okey, itu adalah kedua, panjang awal spring. Okey, yang ketiga adalah diameter dawai ataupun kita sebut ketebalan. So, diameter dawai yang besar lebih keras berbanding dengan diameter lebih kecil. Biasanya dekat tilam kita ada spring yang tebal. Okay, yang tebal tu dia keras, susah untuk ditekan. Tapi spring yang nipis atau diameter dawai yang kecil dia lebih lembut. Kalau keras maksudnya susah ditarik, jadi kita perlukan lebih banyak daya. Okay, we need more force to pull the spring. Okay, keempat adalah diameter gegelong. Jangan keliru diameter dawai dengan diameter gegelong. Diameter dawai rujuk kepada ketebalan, tetapi diameter gegelong rujuk kepada luas keratan pentas tu. Okay, the cross sectional. So ini adalah diameter. Sini bulat, ini diameter. Okay, so kalau diameter besar dia lebih lembut. Diameter kecil dia lebih keras. Okay. Dan akhir sekali adalah susunan spring. Okay, susunan spring. Kita ada dua jenis susunan. Satu adalah susunan secara selari. Untuk sebelah kiri ini dia panggil selari ataupun parallel. Satu lagi adalah susunan secara bersiri. Okay, bersiri di mana mereka disambung bersama. Okay, untuk susunan selari, sebenarnya kalau saya letak satu jisim dengan berat dia, katakan saya bagi 10 Newton. Maka 10 Newton ini dikongsi oleh dua spring. Okay, di mana satu spring hanya perlu angkut 5 Newton sahaja. You bayangkan, dua spring ini seperti manusia. Seorang angkat sedikit, maka dia dapat sokong atau angkut beban itu. Tapi untuk spring dalam susunan bersiri berbeza. Untuk spring yang atas dan spring yang bawah, mereka perlu tahan berat yang sama atau angkut berat yang sama, iaitu 10 Newton. Untuk spring yang atas, dia perlu angkat 10 Newton. Untuk spring yang bawah pun perlu angkat 10 Newton. Okay. So, kalau dari segi pemanjangan, manakah satu akan lebih tinggi pemanjangan itu? Of course, yang lembut. So, ingat kalau lembut, okay, kalau lembut, maksudnya dia senang ditarik. Okay, senang ditarik, maka pemanjangan ataupun X dia tinggi. Okay, X tinggi, K pemalas spring dia rendah. Okay, ingat beberapa poin ni ya. Kalau lembut, senang ditarik, maka pemanjangan X adalah tinggi, pemalas spring K adalah rendah. Okay, sebab apa? Sebab kita gunakan daya yang sama, F dengan KX. F dia sama, so kalau K adalah rendah, maka X adalah tinggi. Contohnya saya di sini ada 10 Newton. Kalau K adalah 5, maka X adalah 2. Kalau K adalah 4, maka X adalah 2.5. Kalau K adalah 1, maka X adalah 10. Nampak tak? Kalau pemalas spring dia rendah, pemanjangan akan tinggi. Okay, pemanjangan akan tinggi. Jadi, sedangkan untuk susunan selari, mereka akan bertambah X dengan sedikit sahaja. Okay, sedikit sahaja. Tapi kalau untuk bersiri, pemanjangan akan bertambah kali ganda. Okay, later I'll explain about the formula. Okay. Okay,
So sebenarnya kita dah tengok kan kecenderungan ini dia sebenarnya adalah pemalas spring. Okey, pemalas spring. Jadi kita ada dua spring, spring A dan spring B. Manakah satu lebih keras? A ke B? Kita tengok kecenderungan. Okey, A dia punya kecenderungan lebih tinggi. Jadi A dia lebih keras. B dia punya kecenderungan lebih rendah, so dia lembut. Ataupun kita boleh guna cara ini untuk analisis. Okey, kita buat satu garis tegak dan katakan di sini adalah 2 cm. Okey, 2 cm. Kalau kita nak tarik spring A dengan spring B sepanjang 2 cm. Okey, 2 cm. A dia punya nilai untuk F adalah 10. B dia punya nilai untuk F adalah contohnya 3. So A perlu 10 Newton untuk tarik 2 cm. B perlukan 3 Newton untuk tarik 2 cm. So manakah satu lebih senang untuk ditarik? Of course adalah B sebab dia hanya perlu 3 Newton sahaja. Tapi A dia perlukan 10 Newton. Jadi B lebih lembut. Okey, itu cara untuk kita analisis. So unit dia tadi kita dah sebutkan. Contohnya 2 Newton per cm. Apa maksud dia? Maksudnya 1 cm dia perlu 2 Newton untuk tarik. Okey, itu maksud dia. So kalau saya nak tarik 2 cm, saya perlu 4 Newton. Itu masuk pemanas spring. Okay. Berapa panjang kita nak tambah tu, kita perlukan berapa daya. Itu adalah pemalas spring. Okay. Kalau dia semakin keras, maksudnya kita perlu lebih banyak daya untuk tarik 1 cm. Okay. So, kita dah bincang spring yang biru mempunyai kecenderungan lebih tinggi. Jadi, dia adalah lebih keras. Okey, dan sekarang kita cuba bincang sedikit tentang susunan spring. Okey, susunan spring. Okey, so kalau saya cuba pasang secara bersiri, okey, saya cuba pasang secara bersiri, maka X saya akan 2 kali ganda. Okey, bermaksudnya kalau sebelum ini saya ada satu spring yang biru ni, selepas saya letak satu jisim M, maka dia akan tambah X. Okey, dia akan tambah pemanjangan X. Tapi kalau saya sambung dua spring yang sama secara bersiri, maka setiap spring ini dia akan tambah X tambah X. So total dia akan jadi 2X. Okey, saya bagi satu contoh lah. Katakan yang spring ini asal dia adalah 10 cm. Okey, 10 cm. Selepas saya letak jisim ini, dia akan dapat 5 cm. Okey, 5 cm. Sekarang saya ada dua spring yang sambung secara bersiri. Okey, dan saya guna jisim yang sama, M. So, berapakah X? Okey, X akan menjadi 10 cm. Ini bermaksud, okey, spring pertama asal dia adalah 10 cm. Okey, lepas spring kedua asal pun 10 cm. Betul? Okey, spring yang seperti tadi kan. Kemudian disebabkan ada daya, maka setiap spring dia akan tambah X, iaitu 5 cm. Iaitu 5 cm. Nampak tak? So, total 2 kali ganda. That's why kita ada 2X. Okay, kita ada 2X. Okay, 2X. Jadi, sedangkan formula F sama dengan KX kan? Sekarang, untuk yang baru, okay, untuk situasi yang baru, jika bersiri, F masih sama, kita pakai jisim yang sama. Dan K, kita tulis K barulah, K prime. X sekarang adalah 2X. Okay, 2X. So, K prime sama dengan F per 2X. Okay, F per 2X. Okay.
Di mana kalau kita cuba tengok yang pertama, F sama dengan Kx, so K sama dengan F per X. Sekarang, pemalas spring yang baru untuk sistem ini, untuk sistem gabungan ini adalah 1/2 Fx ataupun 1/2 K. That's why dia sudah menjadi lembut. Okay. Sebab K dah menjadi separuh. Tapi pemajangan spring menjadi 2 kali ganda. Okay, saya ulang. K dah menjadi separuh. Sebab dia dah menjadi lembut. Lepas tu, pemajangan spring menjadi 2 kali ganda. Okay, 2 kali ganda. So, kalau kita ada 3 spring, okay, katakan kita ada 3 spring. 1, 2, 3. So, dia akan menjadi 3 kali ganda sebab kita ada 3 X. X, X, X. So, dia akan tambah 3X. Okey, tambah 3X. Lepas tu, K akan menjadi K per 3. Sebab kita ada 3 spring. 3 spring tu dia akan bahagi kepada 3. Tadi 2 spring, so dia bahagi kepada 2. Nampak tak? Dia akan semakin lembut, semakin lembut. Okey, itu untuk susunan bersiri. Okey. Untuk serari dia terbalik. Okey, bila kita pasang secara serari dia akan menjadi lebih keras. Jadi lebih keras. So contoh kalau kita sama juga ada spring 10 cm. Okey, 10 cm. So dia akan dapat X contohnya 5 cm kan. Sekarang kita ada 2 spring yang sama dipasang secara serari 10 cm 10 cm. Sorry ya. Saya patut buat macam ini. Okey, 10 cm 10 cm. Dan disebabkan G-sip ini dia dikongsi beban oleh 2 spring ini. Okey, so dia punya X tidak akan panjang seperti dulu. Dia akan bagi kepada 2. So X akan bagi kepada 2. Okey, X akan bagi kepada 2. So untuk mula-mula sama juga situasi sebelum ini, F sama dengan Kx. So K sama dengan F per X. Dan untuk situasi baru, F sama dengan untuk serari F sama dengan K prime X. Okey, K prime X di mana F adalah sama dan K prime X ini sekarang ubah kepada X per 2. Okey, X per 2. So K prime sama dengan 2 F bagi X ataupun 2 K. Okey, Fx, F per X ini daripada sini. Okey, 2F bagi X kan. So F per X daripada K tadi. Sekarang K dah 2 kali ganda. K 2 kali ganda tetapi pemanjangan diseparuhkan. Nampak tak? Okey, so dia akan menjadi keras. Susah untuk ditarik. Okey. So dia menjadi separuh X. Sama juga kalau kita ada 3 spring. Okey, kalau kita ada 3 spring, dia akan menjadi 1/3 X. Okey, so K akan menjadi 3K. Okey, menjadi 3K. Okey. So ingat kalau untuk saya guna whiteboard whiteboard. Okey. Ingat kalau untuk bersiri, okey, untuk spring tak kisah berapalah. So kalau ini adalah K, K, K. So dia punya K baru ini adalah K per 3. Okey, ataupun per N lah. N maksudnya berapa spring. Dan X ini akan menjadi 3X. Okey, menjadi 3X. Kalau untuk serari, kalau kita ada 3 spring, K, K, K.
Sekarang K ini kita tambah. Tambah sekali, kita dapat 3K. Dan untuk pemanjangan spring, dia akan menjadi X per 3. Nampak tak perbezaan tu? Okay. So, kalau ada 4, 4K. X per 4. Kalau 5, 5K. X per 5. Okay. Okay, kita tengok contoh. Kita tentukan pemalas spring ini. Okay. So, nampak F sini adalah 1K. 1 darab 10, kita dapat ada 10 Newton kan. Okay. So, F sama dengan 1 darab 10 dapat 10 Newton. So, F sama dengan KX. Kita tahu, kalau pasang secara selari, so X ini dia adalah 1/2X. Dan menjadi separuh kan. So, X sebenar adalah 6 darab 2. Okay, sebab 1/2 ini sama dengan 6. So, X sama dengan 6 darab 2, 12 cm. So, kita nak cari pemalas spring lah. Pemalas spring untuk satu spring ini. So, F sama dengan KX, di mana F 10, K kita nak cari, X adalah 0.12 meter. So, K sama dengan 10 bahagi 0.12. Kita dapat jawapan dalam bentuk Newton per meter. Okay, Newton per meter. Okay, so disebabkan kalau kita pasang secara selari, X akan diseparuhkan. Okay, diseparuhkan. So, yang sebenar adalah 12 cm. Okay, satu lagi, kalau kita pasang secara bersiri, so 8 cm ini dia bermasuk 2X tau. Okay, 2X. So, 2X adalah 8 cm, so X adalah 4 cm. Dan F sama dengan KX, di mana F sini adalah 10, K darab X adalah 0.04. So, K sama dengan 10 bahagi 0.04. Dapat jawapan apa? Dalam bentuk Newton per meter. Okay. Okay, very easy. So, cuma you kena bezakan antara dua-dua susunan. Okay. So, ini pun lebih kurang sama saja. Kalau dia bagi K, kita nak carikan jisim. Okay. So, untuk bersiri kita tahu dia adalah 2X. So, 2X adalah 8, X menjadi 4 cm. So, guna formula F sama KX, K adalah 5 darab 4, kita dapat 20 Newton. Okey, kenapa di sini kita tak perlu tukar kepada meter? Sebab K ini dalam unit Newton per cm. Nampak tak? Okey, so kalau 5 Newton per cm darab 4 cm, dia akan cancel each other. So, kita dapat 20 Newton. Okey, 20 Newton tukar kepada kg bagi 10. Okey, bagi 10. Okey. Alright, so ini lebih kurang sama. Saya bagi you all boleh tengok sendiri. Okay, cikgu nak terangkan tentang kalau kita ada gabungan susunan seperti ini. Okay, kita ada dua peringkat. Peringkat atas adalah selari dan peringkat bawah adalah satu spring. So di sini kita ada selari dan juga bersiri kan. Okay, so apa yang kita nak buat adalah kita cuba selesaikan secara berperingkat. Okay, berperingkat. Di mana kita dah tahu pemalas spring ini adalah 5 Newton per cm. Jadi, kalau kita cuba tengok satu spring letak 15 kg, berapakah X yang akan dapat? So, F sama dengan KX. Di mana F adalah 15 darab 10 sama dengan K adalah 5 darab X. So, X akan dapat 30 cm. Okay, 30 cm. Maksudnya, kalau satu spring, dia akan bertambah 30 cm daripada asal dia. Sekarang kita cuba tengok peringkat atas dulu. Okay, peringkat atas dia adalah selari. Okay, dia selari kan. So, kita abaikan peringkat yang bawah ataupun tingkat bawah.
Kalau kita ada dua spring yang pasang secara selari, berapa yang dia akan tambah? Dia akan menjadi separuh X kan? Separuh X. Okey, separuh X. So, dia akan tambah berapa? Dia akan tambah 15. Okey, dia akan tambah 15 cm. Okey, sebab 30 bagi 2 dapat 15 cm. Okey, daripada asal dia 10 cm tambah lagi 15 cm. Okey, itu untuk tingkat atas. Okey, ingat tak kalau kita pasang secara bersiri, setiap tingkat akan tambah. Okey, akan tambah dengan X yang masing-masing. Okey, masih ingat tak kalau kita ada bersiri, sebab ini satu, ini pun satu, so dia akan tambah X, ini pun akan tambah X. Okey. Cuma yang ini sebab dia adalah selari, so dia akan tambah separuh X sahaja. Okey, tambah separuh X sahaja. Untuk yang bawah, sini 10 cm. Okey, 10 cm. Dan dia akan tambah 30 cm. Okey, sebab X dia adalah 30 cm. Okey, sorry saya lukis dengan skala yang tak betul lah, tapi itu konsep dia. Okey, itu konsep dia. So, dia akan tambah 30 cm. So, jumlah panjang spring, kita daripada atas sampai ke bawah, kita ada 10 tambah 15, tambah lagi 10 tambah 30. So, jumlah adalah 65 cm. Okey, dia tanya jumlah panjang spring. Kalau dia tanya jumlah pemanjangan, so kita tengok yang merah saja. 15 cm tambah 30 cm. Jadi 45 cm. Okey. So ini adalah jawapan dia lah. Okey. Kita carikan X dulu. Lepas tu kita cuba analisis ikut tingkat. Okey, ikut tingkat. Okey. So di sini saya cuba tunjukkan simulasi juga untuk spring yang dengan faktor yang berbeza lah. So di sini saya cuba tunjukkan spring dengan ketebalan yang berbeza. Okey. So nampak tak? Satu sebelah kiri dia punya pemalas spring adalah kecil. Okey. Satu dia punya pemalas spring besar. So nampak ketebalan dia kan? Ketebalan dawai itu. Dengan jisim yang sama, okey, jisim yang sama. So sebab dia punya panjang sama kan? So yang ini kita cuba baca dia adalah 63 cm. Okey, 63 cm. Okey, saya buat satu marking dekat sini. Okey, tetapi kalau saya letak 50 gram ke sebelah spring kedua, nampak dia punya tanda sampai ke sini sahaja. Okey, sini sahaja. Kalau kita nak baca pun lebih kurang 52 cm lah, 52 cm. Okey, so faktor dia, kalau ketebalan dia besar atau tinggi, maka K akan tinggi. So, X akan rendah. Kalau di sini K dia rendah, X akan tinggi. Okey, senang sahaja. Satu lagi kita boleh tengok panjang. Okey, dari segi panjang. Okey, so di sini saya cuba tetapkan ketebalan yang sama. Okey, so dia punya pemalas spring dia samalah. Okey, cuma panjang dia beza kan. So, sekarang saya cuba ukur dia punya panjang awal bagi spring pertama. Okey, so L0 adalah 18 lah. L0 sini 18 cm. Okey, 18 cm. Okey, 18 cm dan selepas saya letak jisim program. Okey. So dia punya panjang akhir adalah 26. Okey. So L1 adalah 26 cm. So X sama dengan 26 tolak 18, kita dapat 8 cm. Okey, satu lagi kita cuba buat benda yang sama untuk spring kedua. Okey,
So sebelum ni spring kedua dia punya panjang adalah 48 cm. Okay, 48 cm. So L kosong 48 cm. Dan sekarang saya cuba letak 5 program. Okay, saya cuba baca sekarang. Dia adalah lebih kurang 55 cm. Okay, 55 cm. Okay, so X akan sama dengan 55 tolak 48 dapat 7 cm. Okay, sekejap saya cek. Saya rasa mungkin saya buat silap di sini. Okay, so kalau di sini 18, selepas saya letak 5 program. Okay, dia akan menjadi 26. Okey, saya nampak kesilapan saya. Okey, so kalau sebelum ini dia punya panjang spring adalah sorry bukan 18 23. Okey, 23 ya. Saya tulis salah kat sini 23. Okey, 23. So X sini adalah 3 cm. Okey, 3 cm. Jadi kita nampak kalau kita ada dua spring yang lebih kurang sama syarat kecuali panjang. So spring yang lebih panjang dia akan menyebabkan X lebih tinggi atau pemanjangan dia lebih tinggi. Maksudnya spring kedua lebih lembut berbanding dengan spring yang lebih pendek. Okey, spring yang lebih pendek dia akan keras. Okey, sedikit simulasi tentang ini. Okey. Dan satu lagi saya nak tunjukkan tentang video ini. Okay. Video ini. And this one here is no exception. So these things here are small, extendable springs, I suppose, and they're used all the time. But they are quite dangerous things. If they snap, what happens is that the ends can fling around really quickly, and if it's sharp at the end, that can actually really kind of quite badly scratch your eye. So even though they don't look that dangerous, it is best practice to wear glasses or safety goggles of some kind. Now the setup I have here, I have my retort stand. I've got the rod part of the end of the clamp just over here for me to hang my spring on. And then what I've got is I've got my meter ruler set up in a different retort stand so I can bring it quite close by. Because what I'm trying to do is look at the extension, okay? It's not about the length, it's about the extension of this spring. And the first Okay, so di sini dia ada sebut, dia bukan tentang panjang. Kita nak tengok hubungan antara daya dengan pemanjangan, extension tu. Maksudnya beza antara panjang awal dengan panjang akhir. Of springs in series, okay? And all these ones do, they just kind of a bit like trying to get keys on your key ring. All you need to do is just kind of sort of join the two ends together, and you can just keep extending up to 5, 6 springs, however many you want. So one method I've seen for this investigation is you look at a certain point of the spring, and to do this you want to make sure that nothing's moving. Okay, and you want to get your eye down level to this to reduce any parallax error. And then you can record the original starting length of this spring. I've then got a 1 Newton weight for 100 gram mass. Okay, and all I'm going to do is hang that on there. And this is why it's actually quite useful to have your ruler in a separate retort stand. You can actually then bring it around so it doesn't actually interfere with the spring. So the spring is just hanging nicely. And again, you can then record the new length and the extension. And you just simply repeat that for a number of different springs in series. You can then record your data for N, the number of springs, and also X, your extension. You can then plot this and then do your own analysis of that data. Another thing Okay, so maksudnya kita boleh tambahkan GSIM mula dengan contohnya 5 program ke atau 100 gram. Lepas tu kita boleh ukurlah beza untuk X. Okay, daripada panjang awal kepada panjang akhir kita catatkan dia punya X.
can investigate is the behavior of springs in parallel. Now, what I'm using for this, I've got 2 springs and I've just got a plastic stirring rod. This is the kind of thing you find in our chemistry departments. And depending on what you do, you might put maybe a kilogram mass onto the bottom. Now, the plastic I find works quite well because it doesn't kind of let these things slide around too much. But it is something that takes a bit of trial and error. So what I've got is the rod at the bottom with about a mass of, you know, you can have up to a kilogram here. And again, what you can look at is the original length of the springs and then the extension. Okay, so kalau kita pasang secara selari, maka satu berat ini dia akan dikongsi atau ditahan oleh 2 spring. Jadi berat itu lebih kepada dibahagikan secara seragam. Oleh itu dia punya pemanjangan akan menjadi kurang. And then you just repeat this for 2 springs, 3, 4, Okay, 5, kita boleh 6 ulang springs, eksperimen saja. in parallel. And again, you know, a bit of trial and error, you can get these springs on, and what you'll find is that with a bit more care than I just did there, you'll find that again you've got different data for the extension depending on how many springs you have in parallel. Okay, so nanti ada peluang saya akan tunjukkan satu contoh rakaman untuk eksperimen ini. Okay, alright, kita pergi kepada bahagian last, iaitu tenaga keupayaan kernia. So kita tahu kerja yang dilakukan boleh ditukarkan dalam bentuk tenaga. Okay, kita tak boleh cipta atau musnahkan tenaga, tapi kita buat kerja itu boleh ubah kepada tenaga. So tenaga yang disimpan dalam spring apabila diregang atau dimampat adalah tenaga keupayaan kernia. So contohnya saya rasa you tahu tentang Angry Bird. Angry Bird kita main lastik. Lepas kita tarik, maka ada tenaga yang disimpan. Apabila kita cuba lepaskan, kita nampak lastik bola ke atau Angry Bird tu dia akan terbang dengan tinggi atau jauh. Itu disebabkan tenaga keupayaan kernia. Dan formula dia adalah E sama dengan 1/2 Kx kuasa 2. Okey, kalau you masih ingat, formula untuk kerja adalah W sama dengan 1/2 Fx kan? Dan F sama dengan Kx. Jika kita gantikan F ke dalam formula ini, kita akan dapat W sama dengan 1/2 Kx X. Maka kita dapat 1/2 Kx kuasa 2. Okey, satu formula yang lain untuk kirakan tenaga. Okey, so contohnya sebelum ni kita ada 8 cm. Selepas saya mampatkan dia tinggal 4 cm. So dia punya beza X adalah 4. Okey, 4 cm. Dan saya tekan dengan daya 50 Newton. Spring sekarang mempunyai tenaga keupayaan kernia. Okey. Jadi berapakah tenaga keupayaan? So E sama dengan 1/2 darab 400. Okey. Darab 400 daya tu. Okey. Okey, 400 darab 0.04. Okey. So kenapa sini 400? Okey, kenapa 400? Sebab jangan lupa kita nak ubahkan K dalam bentuk unit SI. So K sama dengan 4 Newton per 1 cm. Tukar kepada Newton per meter. So 1 cm akan menjadi 0.01 meter. So 4 Newton bagi 0.01 meter dapat 400. Okey, that's why di sini ada 400. Dan jangan lupa di sini kita kena ubah kepada 0.04. Okey, 0.04. Dan kita boleh kira jawapan. Okey. So, berapakah laju bola apabila spring dilepaskan jika K sama dengan 4 Newton per cm? Tadi kita dah kira 0.32 Joule adalah tenaga keupayaan kernia. Dan masih ingat tak, untuk tenaga kinetik 1/2 mv kuasa 2. Bila spring dilepaskan, tenaga keupayaan kernia akan tukar kepada tenaga kinetik.
Okay, the elastic potential energy will be changed or transformed to kinetic energy. So dengan nilai yang samalah. Jadi 0.32 akan menjadi 1.2 MV kuasa 2. Di mana M di sini adalah 0.5 dan kita boleh kirakan V. Okey, kirakan V berapa meter per saat. Okey, ini adalah perubahan tenaga atau pertukaran tenaga. Okey, so V adalah 1.13 meter per saat. Okey, so saya rasa soalan lain lebih kurang sama je, cuma anda kena tahu perubahan tenaga ya, daripada tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik. Okey. So itu sahaja tentang topik 1.4 kekenyalan, dan kita dah habis untuk bab 1 ya, daya dan gerakan part yang kedua. Okey, dan akhir sekali jangan lupa juga biasanya untuk kertas 3 eksperimen atau amali, dia akan tanya tentang satu design eksperimen. Okay, eksperimen hukum Hooke. So sebenarnya dia lebih kurang sama dengan apa yang saya dah buat tadi. Cuma di dalam makmah kita boleh buat susunan radar seperti macam ini kan. Okay, macam ini. So prosedur dia sebenarnya lebih kurang kita letak dengan 1 gram. Lepas tu kita ukur berapa pemanjangan. And then, ulang balik eksperimen dengan 200 gram, 300 gram dan sebagainya. Okay, so I'm sure is a bit easy to do this experiment. Okay, so ini adalah contoh jawapan. Okay, contoh jawapan. Okay, contoh jawapan. So yang penting kita kena pasti pemberi ubah dimanipulasikan adalah daya ataupun berat. Pemberi ubah bergerak balas adalah pemanjangan spring. Okay. Dimalakan boleh macam-macam lah. Kita boleh letak jenis spring, ketebalan spring, diameter spring dan sebagainya. Okay. So tujuan mengkaji hubungan antara daya dan pemanjangan spring. Inference, pemanjangan spring bergantung kepada daya yang dikenakan. Lepas tu semakin besar daya, semakin besar pemanjangan spring. Okay, definisi secara operasi tak apa, tak payah. Lepas tu radar tambahan, kita ada pembaris meter, ini sangat penting untuk ukur. Okay, lepas tu yang lain-lain seperti spring, jisim pemberat slot. Okay, lepas tu prosedur, walaupun dia panjang, tetapi kita hanya perlukan nilai MV. Okay, contoh dia mula dengan 2 program. Okay, ini poin yang pertama. Lepas tu poin yang kedua adalah kita ukur X. Okay, pemanjangan X diukur. Kena sebut pembaris meter ya. Okay, sebut pembaris meter. Di sini. Okay, sebut pembaris meter. Lepas tu, yang poin yang terakhir, kita eksperimen diulang dengan 4 program, 6 program, 8 program dan 100 gram. Okay. It's up to you. Not necessarily you must start with 20 gram. You can start with 50 gram or 100 gram. Okay. Lepas tu untuk penjadwalan data, kita ada jisim per slot. Lepas tu kita ubah kepada daya dan akhir sekali kita ukur pemanjangan. Okay. So itu sahaja untuk topik 1.4. Okay, dan next week kita akan cuba tengok bab 2.